atau d per dx f prime x. Fungsi ini ditulis sebagai d kuasa 2y per dx kuasa 2 atau f prime x dan disebut sebagai terbitan kedua bagi fungsi y sama dengan fx terhadap x. Secara amnya d kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan d per dx dy per dx atau f prime x sama dengan d per dx f prime x. Okey, faham tak tu yang dibaca tu? Okey, pembezaan peringkat kedua ni adalah kita bezakan dua kali Pembezaan peringkat kedua ni maksudnya kita bezakan sebanyak dua kali. Faham? Contohnya, katalah cikgu ada fungsi kubik ni. Y sama dengan fx sama dengan x kuasa 3 tolak 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 5. Okey, ini adalah fungsi yang pertama, y Kalau kita nak bezakan dia, pembezaan kali pertama, dy per dx. Ataupun kalau dalam bentuk f ni kita tulis f prime x. Maknanya kita bezakan kali pertama. So kita akan dapat 3 ni turun bawah. 3x kuasa 2 tolak 2 ni turun bawah. 4x tambah 3. Okey, jadi ini adalah pembezaan kali pertama. Okey, daripada sini kalau kita nak buat pembezaan kali kedua, terbitan kedua ni pula, kita bezakan lagi sekali yang kita dah bezakan tadi. Kalau dalam pembezaan kita akan tulis d kuasa 2y per dx kuasa 2. Ataupun f ni akan dapat double prime. F double prime x. Okey, kita akan dapat 3 darab 2, 6x tolak 4. Faham tak? Ini asal, ini fungsi asal Ini adalah fungsi yang asal Yang ini fungsi yang kita dah bezakan. dy per dx. Sekali. Pertama. Okey, pertama. Dan yang ini adalah fungsi daripada dy dx ni kita bezakan lagi sekali. D kuasa 2y per dy. D kuasa 2x. D kuasa 2 y. D kuasa 2 y per dx kuasa 2. Okey. Kita tulis macam tu lah. Maknanya kita tahu dia dah bezakan 2 kali. D kuasa 2y per dx kuasa 2. Ini ke 2. Dia dah bezakan kali kedua. Ini sebenarnya yang dia nak ceritakan dalam apa yang Fatin baca tadi ni. Okay, so d kuasa 2y per dx kuasa 2 atau f double prime x dan disebut sebagai terbitan kedua bagi fungsi fx terhadap x secara amnya adalah kita tulis dalam bentuk yang inilah. D per dx dy per dx, maknanya d kuasa 2y per dx kuasa 2 adalah bezakan pembezaan yang pertama. Okay, kita bezakan pembezaan yang pertama. Faham ya? Okay, kita tengok contoh. Okay, tengok contoh sekejap sebelum cikgu nak padam ni dulu. Ni minggu lepas punya cikgu lupa nak padam. Okay, contoh. Tengok contoh 11. Tengok dulu contoh 11. Okay. Padam ni Ni minggu lepas punya kan. Okay. Okay, tengok contoh 11. Dia kata okay. Cari dy dx dan dy per dx. Okay. Sekarang ni tengok contoh 11 ni. Cari dy per dx dan d kuasa 2y per dx kuasa 2 bagi fungsi y sama dengan x kuasa berapa tu? Kuasa 3 kan? Per tambah 4 per x kuasa 2. Okay, first step persamaan yang ini, persamaan yang asal ni kita kena pemudahkan dulu. Mudahkan dulu. So, dari sini kan, y adalah x kuasa 3 tambah 4x kuasa negatif 2. Jelas? Cikgu mudahkan dulu. Cikgu belum ubah apa-apa. Cikgu mudahkan je. Kuasa 2 ni bila kita naik ke atas, dia akan jadi kuasa negatif 2. Jelas? Okey, kemudian barulah kita dy dx kan dia. Bezakan kali pertama. So, 3 akan turun bawah. X kuasa 3 tolak 1 kuasa 2. 3x kuasa 2. And then ini 2
negatif lah. 2 letak kat depan, 2 darab 4. Okey, kalau tak faham 2 darab 4 X kuasa negatif 2 tolak 1. Ini asal dia lah. Okey, so akan dapat 3X kuasa 2 tolak 8X kuasa negatif 3. Ini baru dy dx dia yang pertama. Okey, dy dx yang pertama. And then kita nak cari lagi. Dia nak dy dx ni kan. D kuasa 2y per dx kuasa 2. Maknanya daripada dy dx ni kita bezakan lagi sekali. 2 darab 3, 6x, 2 tolak 1 habis. And then tolak 3 darab 8 x kuasa negatif 3 tolak 1. So akan dapat tolak. Ni negatif dengan negatif tambah. Negatif kat bawah tambah 8, 24 x kuasa negatif 4. Ataupun kita boleh tulis sebab jawapan akhir kan, kita boleh tulis lah dalam bentuk yang terringkas. Macam ni jawapan dia. Maknanya kita dah bezakan 2 kali. Ini yang pertama, ini yang kedua. Pembezaan dia berlaku sebanyak 2 kali. Daripada persamaan yang asal. Ini persamaan asal. Okay, ini yang asal Daripada yang asal ni. Okay, kita pemudahkan. Yang asal ni sama. Yang asal kita pemudahkan. Kemudian tu, kita bezakan kali pertama. Bezakan kali pertama. And then baru kita bezakan kali kedua. Persamaan yang asal. Jelas ke tak jelas? Boleh faham tak? Okey tak ni? Boleh. Faham cikgu? Okey boleh Faham Okey sekarang tengok yang B. Soalan B. Soalan B dia kata apa? Okey, soalan B. Ada ruang tak dia boleh tulis? Okey, soalan B dia kata jika Gx, okey dia bagi, jika Gx sama dengan 2x kuasa berapa tu? 3 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 7x tolak 9. Cari G apa ni? Tengok buku teks cikgu tak nampak lah. Boleh besarkan tak? G apa ni? G apa ni? Nampak tak? GN Buku teks awak tulis apa? G double prime. G double prime G double prime cikgu. G double prime 1/4 dengan G double prime negatif 1. Betul? Betul? Okay. So sekarang ini G double prime dengan ni maknanya dia kita gantikan. Nilai X nanti bila kita dah bezakan kita akan gantikan dengan yang ini. Okay, firstly kita buat dulu G prime. G prime kita bezakan sekali je. 3 darab 2, 6. X kuasa 3 tolak 1, 2. Dan then ditambah dengan 2 darab 3, 6x. Kuasa dah tak ada kan? Tolak dengan 7. Ini G1 prime G prime. Kalau G double prime, kita bezakan lagi sekali yang kita dah bezakan tadi. 12x tambah 6 saja. Okay. So sekarang apa maknanya ni? Apa maknanya dia minta benda ni? Maknanya kalau G double prime 1/4, kita gantikanlah 12 1/4 tambah 6. So kita akan dapat 3 tambah 6, 9. Faham tak? Dan satu lagi, G double prime negatif 1. Gantikan saja. X tadi kita gantikan dengan negatif 1. Okay, so kita akan dapat berapa ni tadi? 12. X negatif 1 tambah 6. Negatif 12 tambah 6. So akan dapat negatif 6. Ini contoh yang dia nak tunjuk ni. Faham tak? Okey tak? Jelas tak? Boleh tak? Boleh ikut tak ni? Boleh Ini untuk pembezaan peringkat kedua Pembezaan terbitan kedua. Okey. So sekarang kita tengok soalan seterusnya. Okey. Tengok contoh 12. Contoh 12. Okey, contoh 12.
Dengan diberi fungsi, diberi fungsi fx adalah contoh 12 diberi fungsi fx adalah x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 4. Cari nilai-nilai x dengan keadaan f prime x. Okey, dia kata ini dia punya syarat dia. F prime x adalah sama dengan f double prime x. Ini makna dia awak bezakan kali pertama, hasil pembezaan kali pertama dengan pembezaan kali kedua adalah sama. Okey, tengok sini. Daripada asal ni, yang ini yang asal ni. F prime x berapa? 3 turun bawah 3x kuasa 2 tambah 2 turun bawah 4x tambah 3. Ini f prime x dan f double prime. Kalau double prime maknanya apa? Bezakan lagi sekali 6x tambah 4. And then syarat dia dekat sini, dia mesti sama ni, nampak ni, dia dah bagi dah syarat dia. F prime x adalah sama dengan f double prime x. So syarat dia dekat sini, so kita samakan. Okay, samakan yang pertama, ni. Yang pertama ni mesti sama dengan yang kedua So 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 3 adalah sama dengan 6x tambah 4. Dia sudah cari nilai-nilai x. So kita kembangkanlah. Pindahkan masuk semua ke sini 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 6x tambah 3 tolak 4 sama dengan 0. So kita akan dapat 3x kuasa 2 negatif 2x tolak 1 sama dengan 0. So dari sini kita buat apa? Faktorkanlah. Awak pelajar MAT kena tahu ni nak faktorkan macam mana. Nak faktorkan. Mod. Okay, tekan mod. Berapa kali mod? 1, 2, 3. Equation 1. Dia bukan unknown, dia guna degree. Degree dia 2. So A dia berapa tadi? Berapa A tadi? Okay. A dia 3, masukkan. Sama dengan B dia negatif 2. Dan C dia negatif 1. Masukkan. So akan dapat X sama dengan 1 dan 1 lagi? Negatif 1/3. Negatif 0.333 tu tukarkan kepada pecahan. Apa tu? X sama dengan negatif 1/3. So barulah kita boleh tulis kat atas ni. Atas ni apa? X tolak 1. Kat sini 3x tambah 1 sebab dia negatif. Faham tak? So dia suruh cari nilai-nilai x. Dapatlah nilai-nilai x ni. So inilah nilai x dia. MAT ni macam-macam soalan dia boleh bagi kan? So awak kena tahu buat je lah. Okay, boleh tak? Boleh follow tak? Boleh cikgu, boleh. Okay, kalau faham bagus. Yang lain? Okay tak? Yang lain boleh faham tak? Senyap je ni. Yang lain siapa lagi ni? Boleh cikgu. Betul? Okay. Lagi satu. Pandu lalu hari tu cikgu tengok macam ramai je tak ambil lagi ni. Ke awak dah print soalan sendiri awak dah print Hari tu kan cikgu bagi pandu lalu sukatan membulat. Ambil tak? Ambil tak? Ke dah print sendiri dah? Yang dah ambil bagus terus buat Sebab lepas ni cikgu tak buat kelas sampai awak naik sekolah nanti. So sampai sini saja kelas kita. Untuk tajuk ni lah, hari ni sajalah last Okay, so ada soalan nak tanya lagi tak? Saya harap pandu lalu tu semua buat dan nanti naik sekolah saya nak tengok. Semua orang mesti cuba buat. Okay. Ada soalan lagi nak tanya sebelum cikgu teruskan? Ada soalan lagi nak tanya? Tak ada Cikgu. Ya. Yang sukatan membulat tu kita dah buat dalam buku advance kan cikgu? Awak dah buat? Dah. Okey, bagus. Yang dah buat bagus. Yang belum buat yang cikgu risau tu. Yang dah buat ni ada buat lagi sekali. Tak payah. Nak buat lagi sekali pun boleh. Tak apa, yang dah buat tak apa. Buku-buku mak ada lagi dekat saya. Saya belum hantar lagi. So yang dah buat tu bagus.
Awak gunalah buku-buku awak yang lama-lama tu semua boleh guna dah. Okey, ada soalan lagi? Okey, kita tengok satu lagi. Ini semua soalan latihan ya, aplikasi dia. Okey, so latihan kendiri 2.6 ni muka surat apa ni? Ni muka surat apa? Muka surat 40, muka surat 50 Okey, muka surat 50. Latihan kendiri 2.6. Nombor 1 boleh buat tak? Nombor 1. Sama macam tadi. Cari dy per dx dan d kuasa 2y per dx kuasa 2 bagi fungsi berikut. Maknanya setiap satu ni awak bezakan sebanyak 2 kali. Boleh? Boleh buat tak? Nombor 1 buat A, B dan C. Okey, seterusnya nombor 2. Cari f prime x dan f double prime x bagi setiap fungsi berikut. Okey, ini pun sama juga. So awak buat f prime x dulu. Hasil dia nanti awak buat f double prime. Yang ini awak guna formula hasil darab. Hasil bahagi. Ini pun guna formula hasil bahagi. Ingat lagi tak formula hasil bahagi? Ingat lagi tak? Ya. Contoh C, soalan C. Saya bagi satu contoh. Fx sama dengan 2x tambah 5 per x tolak 1. Ingat tak? Ini U dengan V. Katalah U sama dengan 2x tambah 5. So du per dx berapa? 2. Betul tak? Dan V sama dengan x tolak 1. dv per dx berapa? 1. Ingat lagi tak? So nak cari f prime. Dia kata kan nak cari f prime kan? F prime x. Awak ingat lagi tak? Minggu lepas kita belajar. dv du per dx tolak u dv per dx. Sebab formula hasil bahagi kena bahagi dengan berapa kuasa 2? V kuasa 2 kan? V kuasa 2 kan? Okay, so berapa dapat? Masukkanlah nilai dia. V x tolak 1. du per dx 2. Tambah. Tolak tolak. Sebab dia tolak. Tolak. Tolak berapa? U berapa U? X tolak 1. du per dx, dv per dx 1. Dibahagi dengan V kuasa 2. X tolak 1 kuasa 2. Sebab awak kena apa? Bezakan dia lah. Awak kena bezakan dia. So awak akan dapat 2 X tolak 2 tolak X tambah 1. So awak bahagi dengan X tolak 1 kuasa 2. So pemudahkanlah 2X tolak X, X. Negatif 2 tambah 1, negatif 1 per X tolak 1 kuasa 2. So ni boleh dimatikan ya. Ni boleh matikan. So awak akan dapat 1 per X tolak 1 saja. Ni jawapan dia. Okay. Itu baru fx Itu baru f prime x. Ini f prime x. So nak cari f double prime x lagi sekali. Maknanya dia awak kena jadikan dia ni apa? Kuasa negatif 1. Buat sampai habis Boleh tak? Boleh tak? Cikgu dah tunjuk satu contoh soalan C tu. Boleh tak? Boleh buat sendiri tak nanti? Buat sendiri nanti Pak buka sekolah kan cikgu nak check. Seorang-seorang cikgu check ni kan. Buat tak buatnya. Okey, seterusnya cikgu tunjuk lagi satu contoh. Ni nombor 3. Kegunaan dia nombor 3. Tengok nombor 3 ni. Nombor 3. Baca nombor 3. Seorang tolong baca. Nombor 3. Seorang tolong baca. Siapa Kisharini ada sini. Kisharini. Ada cikgu. Bacakan. Diberi y sama dengan x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 9x tambah 2. Cari koordinat titik A yang mungkin dengan keadaan dy per dx sama dengan sifar. Seterusnya cari nilai bagi d kuasa 2y per dx kuasa 2 di titik A itu. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni apakah maksud dia? Awak rasa apa maksud dia? Cikgu kena shift control S. Okey, cikgu kena salin dulu soalan ni supaya
Okay, saya tak nak jauh-jauh. Okay, tengok sini. Diberi X kuasa 3 ni kan. Okay, persamaan yang diberi adalah okay, Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2 tolak 9X tambah 2. Cari koordinat A yang mungkin, cari koordinat titik A yang mungkin dengan keadaan dy per dx sama dengan kosong. Maknanya daripada Y ni kita kena cari kecerunan dia dulu. Nak cari kecerunan kita kena bezakan dia. So bezakan dulu yang pertama. Dy per dx, nampak tak warna kuning ni? Nampak tak? Awak pakai handphone ke? Awak pakai laptop Nampak Okay. tu. Nampak So turunkan berapa ni? Dy dx berapa ni? Sebut sama saya. Berapa? 3 turun ke bawah. X jadi kuasa 2 tambah 2 darab 3, 6. X saja. Tolak 9. Okey, ini adalah kecerunan dia lah. Dia kata, apakah cari koordinat titik A yang mungkin dengan keadaan dy per dx sama dengan kosong. Awak samakan dengan kosong lah. Faham tak? Samakan dia dengan kosong. So nak buat macam mana? Kita buat macam tadi lah. Buat macam tadi guna kalkulator. Okey, sekarang A kita masukkan 3. Sama dengan B 6. Sama dengan C negatif 9. Sama dengan. So awak akan dapat jawapan dia kat sini. Yang pertama X apa dah? X sama dengan berapa tadi? 1 X sama dengan 1. Dan satu lagi X sama dengan berapa? Sama-sama tekan kalkulator dengan cikgu. Satu lagi X sama dengan negatif 3. So awak akan dapat negatif 3 kat sini. So ini X tolak 1. X tambah 3 sama dengan kosong. Ini macam awak faktorkan lah. So awak akan dapat, dia suruh cari apakah koordinat titik A. Ini baru koordinat X So awak kena gantikan balik. Bila, tengok ni dia panjang sikit jalan dia. So awak kena tengok betul-betul soalan-soalan macam ni awak kena buat sendiri lepas ni. Okay, bila X sama dengan 1, Y sama dengan, gantikan dalam ni. Gantikan untuk cari Y. 1 kuasa 3 tambah 3 darab 1 kuasa 2 tolak 9 darab 1 tambah 2. Tekan kalkulator cepat. Berapa dapat? Berapa dapat Y? 1 tambah 3 tolak 9 tambah 2 berapa? Berapa dapat? Negatif 3. Negatif? Negatif apa? 3? Orang lain dapat? Okey. Bila, betul tak? Ya. Okey, bila X itu bila X sama dengan 1. So koordinat A adalah 1, negatif 3. Dan satu lagi, bila X sama dengan negatif 3 pula. Y sama berapa? Tekan kalkulator dengan saya. Berapa Y? So Y sama dengan negatif 3 kuasa 3 tambah 3 darab negatif 3 kuasa 2 tambah 9 darab negatif 3 tambah 2. Okey, berapa dapat Y? Berapa dapat Y? Berapa dapat? Tekan kalkulator. Tekan ni saja. Berapakah koordinat bagi Y sekarang? Dapat tak? Tekan kalkulator. Ada orang tolong tekan kalkulator tak? Semua orang tekan kalkulator. Berapa dapat? Cikgu dapat negatif 25. Negatif? Berapa dapat? 25. Negatif 25. Okey, negatif 25. So dapat negatif 25. So koordinat dia A ada 1, negatif 3 dan negatif 3, negatif 25. Faham tak? Faham tak? Ya. Makna dia kata diberi bahawa Y sama dengan fungsi ni lah. Awak tahu kan kita dah belajar fungsi dalam model math ni. Dah belajar kan? Dah belajar fungsi. Okey, tak ingat. Kalau tak ingat sekejap cikgu tengok.
Kita dah belajar fungsi. Okey. Okey, katalah negatif 25. Okey. Katalah dia kata macam ni kan. Kuasa 3 kuasa 3. Kalau kuasa 3 graf dia macam mana? Kuasa 3 ni graf dia, katalah graf dia macam ni graf dia macam ni. Kuasa 3 kan? C dia berapa? 2. C dia 2 kat sini. Pada M sama dengan kosong, dy dx sama dengan kosong. Makna dia dekat sini lah. Yang mendata ni lah. Dekat mana dia mendata? Faham tak? Dia suruh cari apakah titik A tu? A dia berapa? A dia berapa? Itu makna dia soalan ni. So A dia 1, dia kata 1, negatif 3. Satu lagi A dia adalah negatif 3, negatif 25. Ini contoh contoh. Jangan hiraukan dia punya ni. Ini makna dia. Pada M dia kosong. Makna kecerunan dia tak ada. Ini adalah graf kuasa 3. Kena ingat tu. Okey? Faham tak? Itu kehendak soalan tu. Ini sambungan daripada modern maths. Modern maths kita dah belajar sampai kuasa 3 saja kan. So dalam maths dia cari kecerunan, dia cari titik dia. Inilah dia sebenarnya. So jawapan dia yang pertama ni. A dia koordinat dia ada 2. Okey? Nanti saya mak balik jawapan, mungkin ada salah tekan kalkulator ke. Okey, seterusnya soalan dia kata apa? Cari nilai, ni tengok soalan dia. Seterusnya cari nilai bagi d kuasa 2y per dx kuasa 2 di titik A itu. Maksud mana dia macam mana? Kita ambil ni, yang asal ni. Yang ini kan, kita baru bezakan sekali kan. Tapi dia nak 2 kali. Okay, so daripada tadi tu, d kuasa, okay, saya tulis balik bagi orang nampak. Tuan Cikgu. Cikgu. Ya. Yang X sama dengan negatif 3 tu, Y sama dengan negatif 25 tu jawapan dia 29. 29 ke negatif? Dia 29. Jawapan belakang 29 Okey, awak semak balik semak balik ni macam nak tekan kalkulator ni. 29 Okey, bagus. So negatif 3, 29. Ni tengok balik macam nak tekan kalkulator. Kita ambil kat sini negatif 3 ni. Okey, kita gantikan balik ni. Okey, jawapan dia bukan ni. Okey, tak apa, awak semak balik. So tadi saya kata apa? Okey, dy dx tadi. Okey, kita dah tahu dy dx dia adalah yang asal ni kita ambil ni. 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 9. Yang kita baru bezakan kali pertama. Sekarang ni dia kata apakah cari nilai d kuasa 2y per dx kuasa 2 di titik A. So kita kena bezakan lagi sekali ni. Kita bezakan lagi sekali d kuasa 2y per dx kuasa 2. So 3 turun bawah 6x tambah 6. Betul tak? So ini adalah pembezaan kali kedua. Okey, pada titik A. Okey, pada titik A. Okey, yang pertama tadi betul Siapa yang tembak jawapan tadi? Titik A, pada titik A 1, negatif 3. So gantikanlah. Titik A ni kita tahu ini adalah koordinat untuk paksi X. Ini paksi X, yang ini paksi Y. So awak gantikan. Pada titik A, dia nak D kuasa 2 kan? Okay, dia nak D kuasa 2 kan? So, gantikanlah. D kuasa 2Y per dx kuasa 2 adalah 6 darab 1. Tambah 6. So, pada titik A adalah 12. Okay, jelas tak? Jelas tak? Lagi satu pada titik, bagi satu titik A ada 2 kan? Okay. Ada 2, so awak kena buat dua-dua lah. Ambil lagi satu titik A. Berapa tadi? Negatif 3. 29. Negatif 3. Negatif 3, 29. Awak gantikan macam ni juga. Cari D kuasa 2Y per dx kuasa 2. Berapa Okey, ini adalah salah satu kegunaan dy dx yang kita belajar. Dia banyak pada kecerunan tangent, kecerunan, lengkungan, kecerunan semua ni So awak kena tahulah benda-benda ni. So soalan ni pun kena buat Saya dah tunjuk separuh jalan kerja ni. So awak lengkapkan So soalan nombor 3 ni buat Nombor 3 buat, nombor 1, 2, 3. Okey. Aplikasi pembezaan ni, cikgu rasa cikgu tak sempat nak masuk sekarang ni. So cikgu tunjuk yang ini je lah dulu sampai di kuasa 2 ni. Okey, sekarang latihan formatif 2.3 ni pun. Okey, tolong buat. Tolong buat Cari, yang nombor 1 ni buat di X, Y, tolak ni. Tunjukkan bahawa, nombor 1 ni nak cikgu tunjukkan sikit tak? Tahu tak nak buat macam mana nombor 1? Ada idea nak buat tak?
Nak cikgu tunjuk ke? XY sama dengan, jika XY tolak 2X kuasa 2 sama 3, tunjukkan bahawa X kuasa 2 D kuasa 2 per DX kuasa tambah X dy per DX sama dengan Y. Okay. Boleh tak? Okay, so nombor 2 pun buat. Nombor 2 pun buat, dia nak F prime 1. Ni gantikan ni gantikan macam cikgu tunjuk contoh tadi. Yang ini pun, ini boleh guna petua hasil darab. Yang ni boleh guna petua hasil bahagi. Okay, yang ini pun sama. Yang ni awak kena jadikan dia kuasa setengah. Ya, nombor 3. Okay, nombor 4 ni. Nombor 4 ni lebih kurang sama macam contoh yang cikgu bagi tadi. Okay. Nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Okay. Boleh tak? Mahirkan semua ni dulu. Baru cikgu masuk pada tajuk lain nanti. Pada aplikasi pembezaan. Okay, boleh faham tak ni? Ada sesiapa dah ambil gambar dah? Ada siapa dah ambil gambar dah? Ini tajuk untuk nombor 4 ni, latihan nombor 4. Cikgu dah tunjuk separuh jalan. So kalau jalan kerja cikgu ni ada yang silap, awak semak balik sebab awak boleh guna kalkulator kan? Boleh tengok jawapan dia. Boleh ambil gambar ni. Ini untuk nombor 4. Ini untuk nombor 4. Boleh ambil gambar. Cikgu bagi separuh and then awak semak. Kalau ada yang silap nanti awak bagi tahu Okay, ada soalan lagi tak nak tanya? Boleh buat Lepas ni cikgu akan masuk aplikasi pembezaan dan bagaimana kita menggunakan pembezaan untuk mencari menyelesaikan masalah normal, masalah tangent dan lepas tu titik pusingan. Banyak lagi cerita pasal pembezaan ni. Jadi kalau awak tak boleh, awak tak follow yang daripada awak asal tu memang ada masalah besar lah. Sebab saya akan gunakan apa yang kita dah belajar tu untuk kemahiran seterusnya. Jadi kalau siapa yang tak masuk kelas cikgu, awak review balik dalam buku teks tu. Semua latihan cikgu tu awak kena buat. Kena buat. Okay, kalau tak buat memang susah. Sebab lepas pembezaan nanti, kita akan jumpa pengamiran pula. Dan ini semua soalan-soalan SPM. Kalau tak nanti awak susah. Nak ambil SPM pun susah. Okay, ada soalan lain nak tanya? Boleh tak? Yang ini cikgu tinggalkan naik sekolah ni, kita bersemuka nanti. Ini kelas bersemuka. Tapi sebelum kelas bersemuka, saya nak tengok latihan awak tu semua dah buat. Bila cikgu tanya, mesti dapat jawapan Boleh tak? Boleh cikgu. Bagus. Kalau yang buat tu bagus sangat. Okey, cikgu puji yang buat tu yang bagus. Sebab cikgu sebenarnya kalau kat sini cikgu lebih mudah Bagi cikgu mudah lah sebab cikgu boleh tunjuk jalan kerja cikgu dengan lebih jelas terus ke mata awak. Okey. Kalau kat kelas tu leceh sikit kan. Tapi tak apa. Naik sekolah nanti kita akan jumpa. So kalau cikgu bagi link bagi link YouTube ke, sama ada link YouTube cikgu ke, link YouTube cikgu lain ke, bukalah. Bukalah. Sebab cikgu dah tengok lah tu. Maknanya benda tu mungkin sesuai untuk awak. Cikgu share lah dengan awak kan. Bukalah sebab MAT bukan mudah. MAT bukan mudah Yang belajar bersemuka 2 tahun penuh pun belum tentu dapat lulus. Kalau dia tak buat sendiri. Okay, nak dapat lulus, kita kena usaha sendiri. Okay, ada soalan lain nak tanya? Ada soalan lain nak tanya? Berapa orang datang sekolah hari ni? Berapa orang nak datang sekolah petang ni? Sekarang ada 12 orang. Okay, Syari ni. Kalau murid tak datang tak apa kan cikgu? Tak apa, parent dah datang, murid tak payah datang. Okay. No use lah you datang you. Kalau tak ada parent sangat, tak ada siapa kat rumah, awak nak juga duit 100, awak datang je lah. Saya bagi je lah duit tu kat awak. Awak kena besar kan. Okay. Ada masalah tak? Zuraiha, saya suruh hantar borang. Awak dah hantar belum borang? Zuraiha. Zuraiha ada di sini. Cikgu suruh hantar borang kan. Awak tak nak dapat duit BRN tu. Zuraiha dengan siapa hari tu? Seorang lagi. Cikgu ada bagi gambar tu kan. Borang tak lengkap lah tu. Cikgu nak bagi duit belanja. Awak tak nak. Buron okey Buron. Senyap je Buron. Danny. Danny pun senyap aja ni. Ni buat tak buat ni Danny? Saya cakap. Awak dah buat? Awak ambil. Hari tu ada kawan awak kirim dekat mak awak pandu lalu tu. Tak kisah je awak tak ambil pun tolong buat cikgu tahu. Benda tu dah sampai kat awak, mesti buat, wajib buat. Kalau anak cikgu ni lain sikit saya torture dia. Okay. So buat So Cikgu sebelum yang kertas pandu lalu tu kan sudah boleh tak tampal dalam buku kalau sudah buat? boleh, memang kena tampal kat buku.
Kalau awak nak guna filing system pun boleh, kalau awak nak guna buku pun boleh. Terpulang kat awak. Asalkan benda tu ada. Masa nak exam, awak senang nak refer. Okay? Boleh Boleh. Ada lagi nak tanya? Buron senyap, langsung tak berbunyi. Janani? Janani pun senyap. Ini je lah yang masuk, 12 orang je. Macam mana ni? Macam mana cikgu nak mulakan kelas nanti? Takkan cikgu nak ulang balik daripada chapter 1? Kita dah bulan 4 dah kan? Nak masuk kelas nanti dah bulan 4, cikgu tak ulang balik lah. Chapter tu seterusnya dah. Sebab ada banyak chapter lagi nak cover kan? Kalau tidak tahun depan lah kita periksa. Nak? Tak mau cikgu, tak mau. Tak mau. Kalau tak mau kena belajar betul-betul. So bila masuk sekolah je, bila kata cikgu kata nak exam je, awak dah ready Okay. Ada soalan lagi nak tanya? Tak ada? Tak. So cikgu, okay, so Cikgu cikgu. tahun ni admit SPM senang ke susah cikgu? Yang lepas ni? Ah, Cikgu tak tahu nak kata senang ke susah ke sebab soalan tertutup tau. Sebab ada lagi pelajar yang belum ambil admit tau. Sebab ada yang kena kuarantin lagi kan. Jadi soalan tak dipungut. Jadi cikgu pun tak tengok soalan. Tapi saya tengok Chong macam frust je. Yang lain saya tak tahulah. So kita tak tahulah tahun awak nanti macam mana. Harap-harap senang lah Ada soalan lagi? Tahun ni kita kesian lah cikgu. Itulah awak nasib baik awak boleh masuk. Ada orang lain langsung tak masuk. Tapi kelas 5 SD saya rasa semua ada handphone kan. Ada handphone mungkin dah tak ada data lah kot nak masuk nak join kelas Google Meet. Okay, so kalau tak ada apa lagi, cikgu tamatkan kelas kita hari ni, boleh ya? So kita akan jumpa bersemuka nanti pada naik sekolah. Lepas cuti nanti kita jumpa lagi Okay, terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. 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 Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Ya, Zuraya. Cikgu masa nak datang tu kena bawa borang ke? Borang apa? Yang saya tak hantar tu. Bila tu? Nanti? Petang ni awak datang dengan siapa? Tak cikgu, mak saya duduk jauh. Awak datang dengan siapa? Tak, saya datang dengan kawan saya. Tak ada penjaga lah. Tak ada sebab mak saya duduk ni Shah Alam. Okey, Zuraiha nanti payslip belakang gaji apa semua surat apa semua dah sahkan belum? Ada tak? Payslip tak ada cikgu. Habis yang depan tu apa IC Dia nak IC kan? IC ada, IC saya, IC mak saya ada. Gaji tak ada? Gaji tak ada? Tak ada sebab mak saya kerja kafe. Okey, macam ni. Awak datang je nanti, bawa benda-benda tu semua. Lepas tu kan jumpa Cikgu Jaraya Jumpa Cikgu Jaraya. Okey cikgu. Cikgu Jaraya yang uruskan bahagian tu. Okey Okey Zuraya. Datang nanti Okey. jumpa nanti. Jumpa kan. Okey, sama-sama. Okey. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Istimewa pula.